Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya nak kongsi sikit. Ada ramai yang tanya saya macam mana saya bermula dalam karier saya dalam bisnes semua everything, sebab saya selalu kongsikan bagaimana saya capai apa yang saya dapat sebelum ni semua everything. Lepas tu perjalanan bisnes saya daripada mula-mula dulu tahun 2003 tapi rasanya saya jarang berkongsi, ataupun mungkin ada yang pernah baca dekat blog saya bagaimana saya bermula, tapi saya rasa saya tak pernah lagi buat video bagaimana saya punya cerita dulu daripada kecil, macam mana family saya semua. Okey, sebelum saya nak cerita macam mana saya punya kisah dulu pertama sekali saya ingin mengucapkan banyak-banyak kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dengan limpah kurnia dia dengan rezeki yang Allah bagi ni, saya dapat capai apa yang saya dapat sekarang ni. Alhamdulillah, saya sangat-sangat bersyukur sebab kita berimpian untuk berjaya dalam hidup semua, tapi saya tak pernah jangka untuk dapat macam ni lah tapi alhamdulillah berkat usaha doa dan saya execute apa yang saya plan alhamdulillah saya dapat apa yang saya nak capai lah. Okey, basically secara ringkasnya saya sebenarnya berasal daripada kampung Sengkang daripada Muar Johor dan saya dapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Sengkang darjah 1 sampai darjah 6. Okey, dalam ialah biasa orang kampung masa tu tahun 1984 sampai 1989 6 tahun sekolah rendah. Jadi kehidupan orang kampung memang, kalau nak tanya saya sekarang ni, kalau compare dengan sekarang ni memang jauh beza lah sebab kehidupan orang kampung susah dan apa yang saya ingat masa tu adalah satu benda yang really agak turning point dalam hidup saya lah. Okay? Satu masa tu macam sekolah saya ada buat nak pergi rombongan nak pergi rombongan pergi Genting Highland jadi masa tu darjah 6 saya ingat 1999. Tambang yang diperlukan masa tu dalam RM10 je tapi sebab ialah orang kampung saya nak minta ayah saya duit sebab masa tu bapak saya pun kerja kampung saya faham maksudnya kalau ada duit lebih tu pun sebenarnya duit tu lebih kepada untuk lebih baik guna untuk makan daripada bayar bagi tambang pergi rombongan tapi masa tu mak saya pun ada kerja ada buat juga kerja kampung, noi getah semua everything. So mak saya ada bagilah duit tambang RM10. Proses nak pergi tu mungkin dalam saya tak ingat dalam 3-4 bulan jugalah 3-4 bulan. Jadi saya tambang dah settle tapi duit poket tak settle lagi Jadi saya pun fikir macam mana saya nak settlekan benda ni sebab takkan nak minta mak lagi mak dah bagi duit RM10 Jadi apa yang ada nak tak nak kena fikirlah macam mana saya nak buat. So darjah 6 masa tu darjah 6. Jadi saya pun fikir macam mana saya nak buat. Okay, so saya duduk kampung, dekat kampung tepi-tepi rumah semua ada, masa tu arwah bapak saya ada tanam pokok koko kalau anda tahu pernah tengok buah koko. So buah koko tu bila dia dah masak warna kuning, so dia kena pecah, kena belah, lepas tu kena keluarkan isi dia isi dia masa tu berlendir-lendir lah, basah-basah so kena keringkan. So nak keringkan tu ambil masa mungkin dalam seminggu atau 2 minggu. Jadi setiap kali mula-mula sebelum keringkan kita kena perap dulu, kita kena keluarkan, kena masukkan dalam bekas dulu bagi dia dia punya cecair dia punya lendir-lendir tu semua dia hilang ataupun dia kurang dia meresap ke bawah. Lepas tu barulah kita jemur lepas 5-6 hari baru kita jemur. So setiap kali jemur tu biasanya saya akan jemur balik pada sekolah rendah. Sekolah rendah pukul 12.30 tu saya balik, 21 tu saya balik 2.30 masuk sekolah agama. Jadi antara sekolah kebangsaan ke sekolah agama tu saya jemur dulu jemur dekat depan rumah semua everything. Jadi pukul 3.30 dalam pukul 6.30 habis sekolah agama, kumpul balik buah koko tu cukup dalam masa saya rasa dalam 2 bulan ke 3 bulan so dapatlah kumpul dalam RM5, RM6 macam tu tak banyak sebenarnya sebab masa tu pun saya pergi sekolah pun bawa belanja 20 sen bayangan tahun 1989. Dari situ saya belajar macam nak cek duit sendiri. Saya tak mengharapkan sangat mak ayah dan saya tahu saya bajet untuk dapatkan duit poket tu dalam lagi RM10. So dapat RM5, RM6 macam tu lebih kurang daripada jual koko tu. So apa selagi yang saya buat adalah bila weekend Sabtu Ahad saya akan pergi kampung-kampung ke belakang-belakang rumah orang, tempat-tempat buang sampah semua begitu. Ada botol-botol botol ataupun barang-barang aluminium yang orang dah buang saya ambil, saya simpan letak kat rumah. Jadi bila ada setiap minggu tu kadang-kadang hujung minggu Sabtu atau Ahad ada satu apik datang di ronda ke kampung saya. So dia akan beli botol kaca
dan benda aluminium yang boleh recycle lah. Jadi daripada duit yang terkumpul tu sikit dapatlah saya kumpul dalam RM6 ke RM7 macam tu, lebih kurang tak cukup RM10 sebenarnya. Saya tak pernah salahkan siapa, maksud saya tak pernah salahkan mak ayah saya tak boleh bagi apa yang saya nak, sebab mak saya dapat bagi saya duit saya untuk beli bayar tambang pergi Genting pun dah cukup bagus dah. Dan pada saya masa tu, bila saya dapat duit tu dengan usaha saya, memang saya sangat happy lah kan. Saya sangat happy sebab saya rasa berbaloi dengan usaha saya walaupun sedikit walaupun RM6 RM7 je. Itu antara momen-momen yang saya tak boleh lupa lah masa zaman saya kecil. Okey, lepas tu saya lepas belajar IPSR, saya pergi sekolah dekat Sekolah Menengah Bukit Gambir, okey, dekat Pekan Bukit Gambir lah. Tapi tak lama kat situ, saya rasa dalam 2-3 bulan je, lepas tu saya dapat tawaran pergi sekolah rancangan khas dekat High School Muar. Masa tingkatan 1 saya duduk dengan kakak saya, lepas tu tingkatan 2 dan sampai tingkatan 5 saya duduk asrama. So dekat asrama ni pun sama juga macam biasa, sebab macam saya cakap tadi kan, family saya orang kampung kan susah kan, jadi duit belanja pun memang cukup-cukup je lah. Masa saya sekolah menengah, saya ingat lagi saya dapat beasiswa kecil persekutuan BKP setahun dalam RM360, tapi duit tu cukup untuk bayar saya punya yuran asrama je kan. Dan yuran sekolah sikit tu je kan, the rest memang tak cukup. Duit untuk saya belanja semua everything, kadang-kadang mak saya bagi, kadang-kadang ayah saya bagi, satu bulan dalam RM30 kan. Bila sebulan RM30, memang duduk asrama pula, so macam pergi sekolah semua memang takkan makan kat kantin lah kan, sebab kita dah makan kat asrama, so pergi sekolah, so tengah hari nanti memang tak makan. Kalau ada pun mungkin bawa bekal daripada asrama kan, bawa air ke everything, itu je lah. Dan mungkin ada sekali-sekali lah kan, ada sekali mungkin dalam seminggu sekali ke ataupun 2 minggu sekali dah pergi belilah makan makanan dekat kantin ya. Tapi selebihnya memang masa tu memang tak ada duit, just makan apa yang ada kat asrama je lah. Okey, macam saya sebut tadi kan, saya ni jenis ada, kadang-kadang saya nampak banyak peluang. Jadi masa kat asrama ni pula kan, tak ada duit, tapi saya nampak satu peluang di mana biasalah duduk asrama kan, makan tak berapa sedap. So bila makan tak sedap, kalau dapat benda-benda like macam telur goreng dengan kicap pun, saya rasa benda tu dah best dah. Jadi saya dapat idea, saya partner dengan kawan saya kan, kumpul duit kan, beli telur. Masa tu saya ingat satu biji dalam 20 sen, saya goreng, saya jual 50 sen kan. Macam mana saya buat? Saya bawa pan daripada rumah kan, frying pan daripada rumah. Lepas tu saya ada junior saya dekat asrama tu, so dia ada solid food yang orang tu masak tu kan, so saya masak pakai tu lah, which is benda tu memang agak bahaya juga sebab saya masak dalam dom dengan benda tu kan. Tapi saya dengan partner saya memang jaga betul-betul safety lah kan. Alhamdulillah kan, bila start orang tahu saya jual benda tu kan, saya dapat banyak pre-order lah. So alhamdulillah boleh lah, orang kata nak cover duit sikit untuk beli makanan dekat warung kan, kat depan asrama saya tu ada satu warung, dan ada juga duit tu juga boleh gunakan untuk bayar saya punya duit belanja kat kantin. So macam itulah sebenarnya saya membesar dekat asrama, dekat sekolah, dekat asrama kan. Memang dah biasa dengan kehidupan cari duit sendiri ni. Okey, lepas tu saya masuk universiti. So masuk universiti sama juga. Sebenarnya masuk universiti untuk tahun pertama memang harapkan duit mak ayah lah, dan sangat-sangat berjimat-jimat sebab cuma tahun 1 sebab dapat duduk asrama kan. So yuran semua mula-mula memang parent tanggung lah. Masuk tahun kedua, parent aku orang tanggung sebab dapat beasiswa daripada JPA, daripada MARA masa tu kan. Saya dapat beasiswa daripada MARA. Saya duduk asrama, saya duduk yuran, cuma makan terhad lah, makan jimat-jimat kan. Kalau anda nak tahu, dulu saya masa dekat asrama dulu, saya fikir macam mana saya nak jimat. So apa saya buat adalah saya beli periuk nasi, saya masak nasi sebab masa tu kita nak kenyang je, kita nak asalkan jangan lapar je. So apa saya buat adalah saya beli periuk nasi, saya beli beras, saya masak nasi, lepas tu lauk saya beli sekali je lauk saya beli tengah hari. So katakanlah ayam seketul tengah hari, ayam dengan kuah. So ayam tu bagi dua, makan separuh untuk tengah hari, separuh lagi makan untuk malam. Petang lah pukul 6 kita makan dan panaskan balik kita makan. So pakai periuk nasi. So macam itulah antara benda-benda yang saya terpaksa jimat lah untuk hidup dekat asrama, dekat masa kat universiti. Cuma ada beberapa perkara yang pada saya memberi impact dalam hidup saya dekat universiti ni. Sebab saya dapat beberapa peluang sebenarnya yang saya rasa it's a part of saya punya journey dalam saya punya pembesaran. Masa tu saya ingat lagi, masa tahun 1, kalau masa saya dekat UTM Skudai dulu, tahun 1 memang tidak digunakan untuk kita bawa motosikal. Jadi budak-budak tahun 1 semua naik basikal kan.
yang tahun kedua dan ke atas baru boleh buat motor lah. Jadi tahun satu semua naik basikal atau jalan kaki. Jadi saya nampak ada satu peluang. Kebetulan kawan saya ada kenal dengan satu toki basikal ni dekat Taman Universiti. Dia kata dia ramai student nak beli basikal. So jadi ejen lah. So saya pun join dia. Saya pun join juga. Saya tolong dia jual basikal semua everything. Okey. Dapatlah belanja sikit-sikit kan. Satu basikal untung RM50, RM60 kan. Cuma dia punya turning point adalah ada satu masa tu saya tengah lepak-lepak kat asrama. Masa tu saya ingat tahun 3 kan, tahun 3 masa tu saya tengah lepak-lepak dekat saya punya member punya bilik. Tiba ada seorang member saya datang. So member saya ni sebenarnya adalah dia AJK kepada Jawatankuasa Convocation. Okey. Jadi dia tugas dia adalah untuk jual tapak-tapak convocation, tapak-tapak kemah untuk orang buat jualan-jualan lah. Bila dia datang dia lepak-lepak, dia tanya saya, kau orang tak nak berniaga ke? Aku ada tapak lah, tak apa, tak jual lagi. Saya pun tanya dia, berapa ringgit dibagi kan? Dia kata, tak ada. Saya tanyalah, tak ada diskonnya, student punya diskaun ke? Dia kata ada. Sebab kalau orang luar, 4 hari, 1 hari 500, jadi 2,000. Jadi student 1 hari dalam 300, 4 hari dalam 1,200. Tapi masa tu saya terfikir, memang saya tak ada duit, cuma saya nampak satu benda. Saya ada connection dengan yang toki kedai basikal tadi tu. So saya pun contact dia, kan? Saya tanya, toki, saya dapat tapak jual basikal lah dekat convocation 4 hari. Tapi dia punya sewa 1 hari 500 lah, 4 hari dalam 2,000 lah. Mula-mula nampak macam sanksi juga sebab 2,000 dia nak kena upfront kan. Tiba-tiba dia kata, boleh, tak apa, saya boleh bayar. Dia kata, saya cakap, okey lah, kalau macam tu boleh hantar basikal, saya akan uruskan lah, saya akan jual semua everything. Lepas tu saya cakap dengan dia, sebab masa tu memang jujur kan, saya cakap dengan dia, tapi okey, sebenarnya student dapat murah sikit, dapat 300. So bayangkanlah, daripada 2,000 kan, daripada 2,000 dia dapat lagi jimat 800, 1,200 je akhirnya dibayar untuk tapak kemah tu, untuk tapak gerai tu. Jadi saya pun lagi seronok lah sebab dia nak bantu untuk biaya tapak tu semua everything. Saya tu pun tukang jual je, dan margin macam mana saya dapat untung. Saya jual basikal, katakanlah dia jual harga dengan saya 180, saya jual harga market 200.5. So saya pandai lah, dibagi margin tu kan, saya adjust lah, saya negotiate macam mana semua everything kan. Untuk 4 hari tu jualan dekat 20,000 lebih. Untung saya saja untuk 4 hari tu saya ingat dalam 1,500 kan. Saya 2 orang jaga 2 orang, 1,500 seorang, so 3,000 kan. Untuk 4 hari tu 3,000. So saya pun terfikir cakap, dahsyat juga berniaga ni kan, padahal berniaga basikal dia. Kat situlah sebenarnya bermulanya saya belajar buat bisnes kan. Saya anggap itu sebagai saya punya mentor pertama sekali lah saya buat bisnes kan. Cina ni, satu Cina dekat Taman Universiti. Maksudnya saya dah terbiasa sebenarnya buat bisnes ni daripada kecil, daripada sekolah rendah, dari sekolah menengah, lepas tu masuk universiti kan. Bila habis belajar, saya pun terus dapat kerja kat KL, tapi gaji masa tu dalam 1,800. Dulu kat KL, plan nak kahwin semua everything kan. Jadi memang macam bermula balik lah, macam mana saya struggle dulu kan. Saya terpaksa jimat-jimat kan, saya terpaksa beli lauk dekat, saya duduk Kampung Baru, so saya beli barang mentah kan, saya masak sendiri kan. Kalau kadang-kadang ada member datang kan, jenguk rumah sewa saya kan, sebab rumah sewa saya ni kat KL. Kadang-kadang member weekend datang lepak semua everything kan. So dia nampak lah saya makan, saya masak sendiri semua everything kan. Okay. Bukan tak boleh makan luar, boleh sebenarnya kan. Ada juga saya makan luar kadang-kadang, tapi saya fikir sebab kalau katakanlah saya boleh jimat 1 hari makan saya boleh jimat RM5, jadi 1 bulan saya boleh jimat 100.5, kalau 10 bulan saya dah ada 1,500. Saya fikir tu je kan. Sebab masa tu saya fikir saya nak kena beli kereta dan saya nak kena beli rumah kan. Walaupun gaji 1,800, memang saya dah terbiasa dengan kehidupan bersederhana ni, dan kehidupan ni yang mana maknanya kalau macam kita nak sesuatu tu memang kita tahan dulu kan, saya sanggup bersabar untuk dapatkan sesuatu tu. Bukannya macam terus kalau nak terus nak je. Saya akan check dulu saya punya kewangan, saya akan berkira-kira dulu macam mana everything kan, dan saya sanggup untuk tahan lapar sikit kan, berjimat cermat kan. Kalau dulu zaman mula-mula saya kerja, saya banyak pakai baju raya pun sebenarnya t-shirt pun pakai t-shirt saya dapat free daripada vendor-vendor kan. Memang orang nampak macam tak proper lah kan, macam lah dah kerja tapi patutnya kau proper lah sikit everything kan. Tapi saya tak peduli kan. In fact saya masa duduk rumah sewa tu pun saya kongsi dengan kawan saya satu bilik kan, bayar 300, so seorang 150, punyalah nak jimat. Okey, tapi apa dia punya benefit dia? Dia punya benefit dia, saya dapat kumpul 1 bulan dekat 800 hingga 900. Jadi dalam 10 bulan saya dah dekat kumpul dekat 10,000. Sebenarnya sebelum saya habis belajar je, sebelum saya kerja, saya dah ada duit simpanan 10,000. Sebab saya sebenarnya baik dengan pakcik saya ni kan, which is sekarang ni pun dia jadi mentor saya dalam bisnes takaful kan. So dia ajar saya, dia kata
Dia kata, Ziz, kalau kau nak habis belajar nanti kau mesti kena ada duit, kurang-kurang pun RM5,000, RM6,000. Saya pun tak tahu kenapa, tapi saya tanya kenapa. Yalah sebab mula-mula kau tak ada kerja kan. Masa tu kau nak pergi interview, nak beli baju kerja, semua everything, semua mesti bulan pertama mana ada gaji. Jadi duit tu lah sebenarnya nak rolling. So bila saya terfikir benda tu, masa tu lagi 2 tahun nak graduate. Jadi saya kumpul, saya kerja part time semua everything, saya duit belanja beasiswa semua saya tak guna sangat. Habis je belajar saya ada RM10,000, saya ada simpanan RM10,000. Dari situlah sebenarnya saya develop saya punya kewangan. Tapi masa tu saya tak buat insurans lagi. Kan pada tahun 2003 baru saya buat bisnes insurans, dan masa tu saya dah start belajar. Masa tu internet pun dah start berkembang. Masa tu Yahoo Messenger, MRC kan. Apa yang saya belajar masa tu, saya belajar dengan beberapa orang yang pandai buat overdraft. Masa tu ada terpanggil sistem nak pairkan overdraft dengan ESB kan. ESB tukarkan jadi sijil pledge pada bank untuk dapatkan overdraft bayar balik duit EFB financing. So saya start benda tu lah daripada tahun 2003 2004 kan. So alhamdulillah dari situ sebenarnya selain daripada saya kumpul simpanan dan saya dapat pulangan, sebenarnya yang lebih penting adalah saya sebenarnya mendisiplinkan diri saya untuk simpan duit secara konsisten. So alhamdulillah masa tu 2003 2004 saya dah start buat business insurance semua everything kan. So saya nampak bisnes ni pun boleh pergi kan, sebab bila kita jumpa orang, kita dapat klien, kita tambah duit, kita dapat commission semua everything kan. Alhamdulillah lepas tu ada klien saya yang dah claim kan. Lepas tu dia claim, dia refer pada kawan-kawan dia semua everything, adik-beradik dia. So dari situ lah sebenarnya bisnes saya berkembang dan seterusnya. Saya pun develop team saya. Alhamdulillah 2009 saya jadi unit manager dan sampai sekarang alhamdulillah saya dah jadi senior GC manager di Prudential. Tapi apa yang saya nak beritahu sebenarnya adalah kan, whatever yang saya capai sekarang ni bukan satu benda yang mudah, melalui beberapa fasa-fasa yang sukar, tapi saya lalui fasa-fasa tu semuanya dengan cara yang proper planning kan. Maksudnya saya plan dan saya execute saya punya plan. Kalau plan tu tak jadi, saya akan tukar plan dan execute lagi. Kat situ sebenarnya saya nampak bagaimana saya grow saya punya business lah. So alhamdulillah sekarang ni saya dan tim saya kan, Mukmin Group, kalau nak ikutkan total semua capacity Mukmin Group dekat Malaysia ni sebenarnya ada 1,500 orang, dan saya dengan tim-tim saya kan, yang manager-manager semua sama-sama develop kan, Bumi Putra punya team. Alhamdulillah, dan kami pun berjaya dapat beberapa award dekat national punya level semua everything kan. Dan saya nampak peluang untuk kembangkan lagi bisnes ni sangat-sangat besar, sebab even Bank Negara sendiri pun kan, bagi statistik bahawa penetration untuk insurans dan takaful ni baru 15%. So katakanlah rakyat Malaysia sekarang ni ada 30 juta lebih kan. Kalau katalah baru 15%, maksudnya dalam 10% 3 juta, 15% dalam mungkin 5 juta 6 juta orang je saja yang betul-betul ada complete plan perlindungan takaful. So masih ramai lagi orang-orang yang tak ada perlindungan takaful, dan saya nampak benda ni sangat memberi motivasi pada saya, inspirasi kepada saya untuk teruskan apa yang saya buat, iaitu beri kesedaran pasal kewangan kepada orang ramai dan bagi mereka perlindungan takaful yang mencukupi kan, supaya sekiranya berlaku apa-apa musibah, orang-orang yang ditinggalkan tidak terbeban dengan beban hutang ataupun dengan masalah kewangan lah. So itu saja kan perkongsian saya, dan saya ada sediakan untuk anda beberapa video kan, saya punya anak buah lah anak buah yang saya develop, dan mungkin boleh memberi inspirasi kepada sesiapa yang nak buat bisnes insurans ni. Kalau ikutkan saya dulu kerja bahagian komputer, memang tidak terfikir pun untuk buat insurans ni sebenarnya kan, apatah lagi nak buat full time kan. In fact kalau ada orang katakan daripada kawan-kawan saya dulu kan, bila saya kerja telekom, lepas tu tiba-tiba saya nak berhenti kerja untuk buat full time insurans, ada yang cakap, kenapa kau nak berhenti kerja ke telekom ni? Telekom kan dah bagus ke? Ada beberapa sebab sebenarnya saya berani untuk buat full time, dan antara benda yang saya nak kongsikan adalah ni kan, ni antara buku-buku yang saya baca sebelum saya buat full time dulu kan. Daripada buku ni sebenarnya saya dapat satu ilmu baru, saya dapat satu keyakinan baru, saya dapat satu kefahaman baru kan, berkenaan dengan kewangan semua everything. So terang saya cakap, dulu memang saya malas sangat baca buku. Sekarang ni alhamdulillah setelah saya nampak bahawa pentingnya baca buku ni untuk tambah ilmu, saya dah start baca buku sikit-sikit dan konsisten, walaupun lambat nak habis, tapi saya akan baca chapter, dan kalau ada masa lapang saya akan teruskan dengan membaca lah. So saya nak recommend pertama sekali buku ni Rich Dad Poor Dad ni. Cuma yang ni adalah cash flow quadrant. Ada satu lagi buku yang betul mengubah saya punya persepsi pasal kewangan sebenarnya adalah Rich Dad Poor Dad. Lepas tu saya recommend you untuk baca buku ni cash flow quadrant. Sekarang ni saya tengah habiskan buku ni kita panggil Financial Intelligence, Increase Your Financial IQ. So saya banyak baca buku Robert Kiyosaki lah.
Dan saya sangat suka baca buku dia sebab buku dia santai je. Cuma kalau saya tak faham, saya akan baca ulang-ulang lah. Saya akan ulang, tengok kat Google Translate semua everything kan. Pada saya, bila saat sekarang ni saya baca buku, bukan baca buku untuk hafal kan, tapi lebih baca buku kepada untuk kita faham kan, dan implementkan apa yang kita faham tu dalam kehidupan. So saya rasa itu saja setakat ni saya nak kongsikan kepada anda. Saya punya anak buah saya yang saya develop, saya punya team kan, boleh dengar daripada dia orang kan, macam mana dia orang boleh masuk buat insurans ni dan apa yang dia orang dah capai. Dan saya sangat-sangat berbesar hati kepada anda semua, sekiranya anda ingin belajar kan untuk improve you punya kewangan, tak kisahlah sama ada nak join saya sebagai takaful punya consultant, ataupun anda mungkin ada buat bisnes nak belajar pasal kewangan, ataupun ada kerja bangang gaji tapi nak improve anda punya kewangan, macam mana nak improve anda punya financial profiling kan, nak bentuk financial behavior yang bagus kan, anda boleh hubungi saya, insya-Allah saya akan bantu. Dan kiranya ada kelapangan, anda boleh subscribe saya punya channel YouTube ni, Aziz Riyadi, sebab saya ada banyak kongsikan bagaimana tips-tips kewangan untuk anda refer ataupun untuk anda rujuk pada masa akan datang. Dan mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ni boleh memberi inspirasi pada anda semua, dan hopefully saya pun berdoa anda terus maju jaya. Dan so gunakan masa yang ada sekarang ni untuk improve dari segi knowledge, dari segi skill kan. Mungkin ada additional skill. Saya cakap terus-terang, saya dah join bisnes ni selama 17 tahun. Saya tak pernah rasa regret, saya tak pernah rasa bosan, saya tak pernah rasa macam tak biasa. Memang cabaran dari segi nak uruskan klien, nak negotiate dengan klien, itu semua cabaran biasa dalam bisnes. Tapi kepuasan bila kita dapat bantu orang dalam capai matlamat kewangan itu, pada saya merupakan satu benda yang tak boleh dinilaikan dengan duit lah kan, kepuasan tu. Okey, so itu saja. Jangan lupa subscribe sebenarnya channel Aziz Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.